Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Mustafa dan insya-Allah pada hari ini saya bersama kawan-kawan saya akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Peranan Masyarakat dalam Konteks Hubungan Etnik. Baiklah, untuk bahagian pengenalan, seperti mana yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara majmuk bertaraf dunia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, kepercayaan dan kaum yang berbilang bangsa dan juga agama. Dan kaum di Malaysia pula boleh dikategorikan kepada 3 kategori utama yang terdiri daripada Melayu, Cina dan juga India. Hubungan antara etnik-etnik di Malaysia juga merupakan satu hubungan persahabatan, rohani dan sejahtera yang dapat menjadikan negara Malaysia sebuah negara maju di persada dunia. Bukan itu sahaja, etnik juga merupakan satu kelompok manusia yang memiliki ikatan kebudayaan yang banyak persamaan antara satu sama lain walaupun berbeza agama dan bangsa. Untuk pengetahuan semua, masyarakat merupakan satu konsep yang paling penting dalam memahami hubungan etnik dalam menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang aman, damai, harmoni dan sejahtera di persada dunia, kerana masyarakat dapat membantu memupuk sifat kerjasama dan persefahaman antara kumpulan etnik yang berbeza. Antara objektif kajian dalam kajian kami adalah pertama, untuk mengkaji peranan masyarakat dalam mengeratkan hubungan etnik di Malaysia. Kerana seperti mana yang kita tahu, masyarakat merupakan konsep yang penting dalam hubungan etnik. Jadi, masyarakat mempunyai peranan masing-masing dalam menyatupadukan hubungan antara sesama masyarakat ataupun etnik-etnik yang lain. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui impak peranan masyarakat yang telah dilaksanakan terhadap hubungan etnik masyarakat Malaysia kini. Saya Nur Afrina binti Syukri akan sambung dengan kajian literatur bagi tajuk ini. Yang pertama adalah hubungan kaum dalam kawasan rukun tetangga di pantai barat Sabah pada tahun 2020. Kajian ini dikaji oleh Budi Anto Muhammad Tamring dan rakan-rakan. Kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan masyarakat pelbagai etnik dan agama di kawasan rukun tetangga yang terlibat di pantai barat Sabah. Kajian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik kepada 357 responden yang tinggal di kawasan pantai barat Sabah tetapi hanya tertumpu di daerah Kota Kinabalu dan Penampang. Hasil kajian mendapati hubungan kaum dan agama bertambah baik, di mana 79.6% responden mengatakan rukun tetangga dapat merapatkan hubungan antara penduduk walaupun berbilang kaum, agama dan kelas ekonomi. Seterusnya ialah kajian bertajuk keberkesanan rukun tetangga dalam pengurusan permasalahan setempat, kajian kes di Kuala Selangor pada tahun 2019 yang telah dijalankan oleh Eng Ming Yip dan rakan-rakan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi komuniti setempat dan menilai peranan jawatan kuasa rukun tetangga dalam pengurusan permasalahan komuniti setempat. Kajian ini bersifat kaedah penyelidikan campuran iaitu kualitatif dan kuantitatif, juga menggunakan borang soal selidik kepada 120 orang responden. Hasil dapatan kajian mendapati ahli jawatan kuasa rukun tetangga menjalankan tanggungjawab dengan sangat baik. Walau bagaimanapun, masih terdapat penambahbaikan yang perlu dilakukan dari segi holistik dan inklusif.
Kajian seterusnya bertajuk Penglibatan Jiran Muda dalam Aktiviti Rukun Tetangga di Daerah Hulu Langat Selangor yang telah dijalankan oleh Wan Zumaiza Wan Mustafa dan rakan-rakan. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti penglibatan golongan muda dalam aktiviti rukun tetangga. Kajian ini merupakan penyelidikan deskriptif iaitu kajian tinjauan menggunakan borang soal selidik kepada 401 responden. Dapatan kajian mendapati penglibatan golongan muda dalam aktiviti rukun tetangga masih berada pada tahap sederhana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurina Asyakin binti Muhammad Nasir dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kajian literatur rumah terbuka. Rumah terbuka memainkan peranan yang penting untuk mengeratkan hubungan etnik di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi saya telah melakukan 3 kajian literatur. Yang pertamanya adalah berdasarkan buku Islam dan Dinamika Masyarakat Sivil di Malaysia yang diterbitkan oleh Universiti Malaya pada tahun 2021. Dan dalam bab 3 iaitu peranan prinsip rukun negara dalam pembentukan bangsa Malaysia yang telah dikarang oleh Khairul Azhar Merangani, Abdul Qayyum Abdul Razak dan Muaz Muhammad Noor. Mereka menjelaskan konsep rumah terbuka yang telah lama menjadi budaya masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Rumah terbuka merupakan salah satu program kemasyarakatan yang dilihat sebagai satu usaha pihak kerajaan dalam memupuk perpaduan. Bab ini juga menekankan isu-isu agama yang sering melingkari sambutan rumah terbuka yang dijalankan pada setiap perayaan, termasuklah perayaan agama lain seperti Tahun Baru Cina dan juga Hari Krismas. Seterusnya, penulis menerangkan pihak penganjur perlu merujuk kepada para alim ulama ketika menganjurkan majlis perayaan untuk orang yang beragama Islam dan juga orang yang bukan Islam. Tetapi mereka menerangkan bahawa program rumah terbuka secara tidak langsungnya mampu mewujudkan kemesraan dan keharmonian sesama masyarakat etnik. Selain itu, rumah terbuka juga boleh dijadikan sebagai platform dakwah oleh setiap agama untuk menjelaskan kekeliruan dan kesalahfahaman oleh penganut agama lain. Oleh demikian, usaha kerajaan untuk mengeratkan hubungan etnik melalui aktiviti rumah terbuka adalah sangat efektif dan sering dinantikan oleh masyarakat sejagat. Seterusnya, kajian literatur saya menggunakan artikel. Artikel ini bertajuk Hukum Pelibatan Orang Islam dalam Perayaan Bukan Islam dalam konteks Malaysia. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2010 dan ditulis oleh Basri Ibrahim. Objektif untuk artikel ini adalah ia menjelaskan hukum penlibatan orang Islam dalam perayaan bukan Islam untuk konteks masyarakat Malaysia. Metod yang digunakan oleh penulis adalah beliau merujuk kepada hadis-hadis Al-Qadawi dan juga para alim ulama. Beliau juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menerangkan hukum pelibatan dan beliau mendapati bahawa ianya haram untuk orang-orang Islam menghadiri majlis perayaan bukan Islam. Tetapi Basri Ibrahim mempunyai pendapat yang berbeza. Beliau rasa yang pelibatan rumah terbuka sesama bangsa dan agama menunjukkan semangat toleransi, kerjasama dan perpaduan yang erat di kalangan penduduk negara Malaysia. Semangat toleransi dan terbuka terhadap masyarakat bukan Islam dapat dilihat dalam beberapa keterangan seperti dalam berita dalam website malaysiakini.com dan penulis sebenarnya mengkritis relevannya larangan para alim ulama terhadap pelibatan orang Islam untuk menghadiri majlis sambutan orang bukan Islam. Katanya, konteks ini harus diubah mengikuti perubahan zaman dan tempat. Jadi, memandangkan Malaysia mempunyai masyarakat etnik yang berbilang kaum dan agama, kemeriahan dan pelibatan sesama masyarakat dalam rumah terbuka adalah penting untuk memastikan keharmonian negara dan bangsa serta agama yang sejahtera.
Artikel seterusnya adalah artikel yang ditulis oleh Muhammad Faizal Ashari dan Muhammad Arif Kushairi bertajuk Isu-isu agama dalam hubungan antara kaum di Malaysia pada tahun 1980 sehingga 2005. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2019 dan objektif kajian untuk artikel ini adalah ia membincangkan isu-isu yang berkaitan agama yang merupakan antara isu yang signifikan kepada hubungan etnik di Malaysia. Artikel ini menggunakan kajian-kajian terdahulu iaitu artikel, buku dan petikan Undang-Undang dan Kemasyarakatan Malaysia. Mereka juga menggunakan artikel berita daripada malaysiakini.com dan juga jurnal berkenaan Islam, etnik di Malaysia, integrasi dan keganasan sesama etnik. Dapatan kajian dapat dilihat yang Islam dilihat sebagai sempadan kepada hubungan etnik di Malaysia. Perbezaan kepercayaan dan layanan oleh kerajaan terdahulu meregangkan hubungan etnik sesama kaum dan juga sesama agama. Dan terdapat juga isu larangan penggunaan bahasa Melayu dalam kitab agama Islam. Dalam kitab agama lain. Kitab Kristian iaitu The Bible yang diterbitkan dalam bahasa Melayu telah dilarang dan diharamkan oleh kerajaan kerana takut orang Islam akan terpengaruh dengan kepercayaan tersebut. Itu sahaja kajian literatur untuk peranan rumah terbuka. Seterusnya kajian literatur untuk penerimaan budaya pelbagai kaum di Malaysia. Saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. Baiklah, kajian literatur yang seterusnya pada tahun 2012 telah dilakukan suatu kajian yang bertajuk Penerimaan Budaya Malaysia melalui Iklan Minyak Petronas yang dilakukan oleh Daud Nurlida dan rakan-rakan. Objektif kajian mereka adalah untuk melihat perbezaan kaum dalam cara orang ramai bertindak balas terhadap iklan daripada syarikat Minyak Petronas. Metod dan sampel kajian mereka adalah melalui buku, artikel, jurnal, informasi dari internet serta pertemuan-pertemuan ilmiah. Mereka juga menggunakan sampel daripada pelajar universiti yang terdiri daripada 30 pelajar kaum Melayu, 30 pelajar kaum Cina dan 30 pelajar kaum India. Dapatan kajian mereka mendapati perbezaan semiotik menyukarkan setiap bangsa berkongsi budaya dengan bangsa lain. Dan juga sikap keterbukaan, kesamaan sikap, gaya interaksi, kesamaan kepentingan antarabangsa mempengaruhi kualitas komunikasi. Kajian yang kedua pada tahun 2020 juga telah dilakukan kajian yang bertajuk Penerimaan Stereotip Budaya melalui tontonan filem vernacular oleh mahasiswa UKM yang dilakukan oleh Darwes Nur Deliana dan Badrul Rizwan Abu Hassan. Objektif kajian mereka adalah yang pertama, untuk mengkaji penerimaan elemen-elemen budaya serta stereotip yang diolah dari filem. Juga yang kedua, untuk melihat andaian dan penerimaan khalayak terhadap elemen budaya dan stereotip. Metod dan sampel kajian mereka adalah menggunakan kaedah kualitatif dan juga menggunakan analisis kandungan dan perbincangan kumpulan. Dapatan kajian mereka mendapati pembingkaian budaya telah diterima baik oleh kebanyakan orang dan juga filem vernacular membantu menyampaikan mesej dan mengerat hubungan masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Narfara Alina binti Muhammad Rasdi. Saya akan sambung pembentangan kami pada bahagian kajian literatur. Kajian yang seterusnya ialah yang bertajuk Peranan Institusi Pengajian Tinggi iaitu IPT dalam memupuk perpaduan etnik di Malaysia. Kajian ini dilakukan pada tahun 2016 yang dikaji oleh Zainuddin MZ dan kawan-kawannya. Objektif daripada kajian ini yang pertama ialah mengetahui peranan IPT dalam memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar, dan yang kedua, mengetahui faktor pengukuhan perpaduan di IPT. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif yang melibatkan 30 orang pelajar Universiti Teknikal Melaka iaitu UTM melalui borang soal selidik.
Seterusnya, dapatan kajiannya ialah program aktiviti bersama, pertukaran program kebudayaan, meningkatkan persefahaman dan perpaduan antara pelajar IPT. Dan yang seterusnya akhir sekali ialah kajian yang bertajuk hubungan etnik dalam kalangan mahasiswa, satu perbandingan antara mahasiswa IPTA dan IPTS di Utara Semenanjung Malaysia. Kajian ini dijalankan pada tahun 2009 oleh Nur Azli bin Mat Daud. Objektif daripada kajian ini yang pertama ialah untuk mengenal pasti bentuk hubungan etnik yang wujud antara pelajar, dan yang kedua ialah untuk mengkaji perbezaan signifikan dalam bentuk hubungan etnik tersebut. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dan kualitatif melalui soal selidik, pemerhatian, temu bual dan data sekunder. Kajian ini melibatkan 4 buah IPTA dan IPTS di Utara Semenanjung. Dan dapatan daripada kajian ini ialah golongan pelajar-pelajar ini ialah golongan yang akan mewarisi tampuk kepimpinan negara pada masa hadapan. Dan seterusnya ialah pelajar mengamalkan konsep kebersamaan dalam semua aktiviti. Okey. Baiklah, seterusnya saya akan terus kepada perbincangan yang seterusnya, iaitu analisa dan perbincangan. Yang pertama ialah akulturasi. Akulturasi merupakan sebuah proses penerimaan unsur budaya dalam kalangan individu atau kumpulan budaya yang berbeza. Akulturasi ini berlaku apabila sekumpulan manusia dengan budaya yang tertentu bertemu budaya yang lain dan akhirnya diterima menjadi budaya mereka sendiri. Contohnya seperti budaya memakai tali leher, budaya angpau, berkaitan dengan makanan dan juga hiburan. Paling mudah dicapai apabila melibatkan budaya material yang membawa faedah seperti pakaian barat. Contoh akulturasi budaya India yang diamalkan ialah seperti konsep diraja, epik dan mitos India. Contohnya seperti batu bersurat kedukan bukit. Dan proses pembudayaan ini dapat mengeratkan hubungan di antara etnik. Okey. Analisa yang kedua ialah berkaitan dengan difusi budaya. Difusi budaya ialah satu proses penyebaran unsur-unsur dari satu individu ataupun masyarakat kepada satu individu yang lain ataupun pada masyarakat yang lain. Proses difusi budaya ini berlaku secara tidak sedar dan tidak sengaja. Ia sering berlaku melalui unsur seni dan keagamaan. Jika unsur baru itu tidak berguna, ia tidak akan dapat disebarkan. Contohnya seperti teknologi menoreh getah lebih mudah disebarkan di kawasan kampung berbanding dengan teknologi lift. Kerana apa? Kerana teknologi lift ini tidak berguna kepada penduduk kampung. Okey. Kesan daripada difusi budaya ini ialah mewujudkan hubungan yang kukuh di antara masyarakat, lalu hubungan yang kukuh di antara masyarakat ini memudahkan lagi penyebaran difusi budaya ini merebak. Dan jika hubungan masyarakat itu lemah, penyebaran difusi budaya ini tidak akan berjaya. Okey, baiklah. Seterusnya yang ketiga berkaitan dengan analisa dan perbincangan ialah penyatuan fahaman politik. Penyatuan fahaman politik ini tertumpu kepada perkembangan kegiatan nasionalisme Melayu dan orang bukan Melayu, sama ada diiktiraf ataupun tidak diiktiraf oleh penjajah. Okey, sistem pemerintahan campuran ini merupakan satu lagi cara untuk menggabungkan fahaman politik di antara kaum. Dan masyarakat yang pelbagai etnik mampu untuk bersatu dan bekerjasama sebagai satu pasukan bila mana mereka berada di dalam sesebuah politik yang sama. Isu perkauman juga tidak boleh dipermainkan oleh kepentingan parti dan kaum semata-mata seperti yang dapat kita lihat pada zaman sekarang. Di dalam sebuah parti politik itu kebanyakannya ialah bercampur di antara kaum India, kaum Cina dan kaum Melayu. Disebabkan ini, kerajaan hendaklah melaksanakan pentadbiran dan sistem pemerintahan secara adil
bijaksana dan berkesan yang berlandaskan prinsip dan semangat perlembagaan Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan sambung dengan perpaduan Malaysia tercapai. Sikap toleransi antara kaum utama terbesar iaitu Melayu, Cina dan India menjadikan Malaysia sebuah negara aman damai. Persefahaman yang telah berjaya dicapai ini perlu dikekalkan agar tidak timbul sebarang perasaan syak wasangka antara kaum. Perpaduan kaum mempunyai beberapa kelebihan kepada masyarakat dan negara. Yang pertama, masyarakat dapat hidup aman dan harmoni sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan seharian tanpa kesulitan. Seterusnya, kerajaan mampu merancang dan melaksanakan pembangunan dengan tenteram untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu, sektor pelancongan negara juga dapat dimajukan, seterusnya akan menarik lebih ramai pelancong asing ke Malaysia. Kehadiran pelancong asing akan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk. Peluang pekerjaan ini akan menjana sumber pendapatan untuk mengekalkan kehidupan dan meningkatkan taraf ekonomi rakyat. Dan akhir sekali, dengan adanya perpaduan antara kaum dapat meningkatkan imej Malaysia di mata negara lain. Pelbagai usaha dan langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, antaranya dengan menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN. Dengan wujudnya agensi ini, nilai-nilai kewarganegaraan dapat diterapkan di dalam diri rakyat untuk membentuk bangsa Malaysia yang bersatu padu. Baiklah, perbincangan yang seterusnya adalah menghormati agama dan kefahaman sesama masyarakat. Perkara ini boleh dilakukan melalui rumah terbuka. Rumah terbuka sering dinantikan oleh masyarakat di Malaysia lebih-lebih lagi ketika musim perayaan seperti Raya Aidilfitri, Hari Christmas, Tahun Baru Cina dan Deepavali. Semua ahli masyarakat bebas untuk menyertai rumah terbuka tanpa mengira kaum, bangsa, agama dan etnik. Dan sebab itu jugalah rumah terbuka dapat mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan sesama masyarakat di Malaysia. Kesan lain rumah terbuka adalah aktiviti ini boleh dijadikan satu medium untuk masyarakat mengenali dan memahami budaya kaum-kaum di Malaysia. Dan ketika menghadiri majlis rumah terbuka, terdapat pelbagai adat dan budaya suatu kaum atau bangsa itu melalui juadah, lagu, pakaian, tema majlis dan ucapan perayaan seperti Selamat Hari Raya atau Selamat Tahun Baru Cina. Perbezaan adat dan budaya ini hendaklah dipandang berat oleh masyarakat kerana setiap tradisi terdapat maksud yang mendalam yang sedikit sebanyak memberikan impak kepada kaum, bangsa atau agama. Petikan artikel dari Selangor Kini yang meliputi berita rumah terbuka Aidilfitri anjuran negeri di Hulu Selangor, Petaling dan juga Kelang pada 21 Mei 2022 menegaskan bahawa majlis rumah terbuka Aidilfitri dimeriahkan oleh masyarakat setempat walaupun oleh orang yang bukan beragama Islam. Dan sambutan ini merupakan suatu majlis yang dapat memupuk perpaduan pelbagai kaum. Maklumlah, majlis perayaan ini dinanti-nantikan oleh penduduk kerana akhirnya setelah 2 tahun kita diancam COVID-19, Malaysia mampu menyambut Hari Raya Aidilfitri kembali seperti dulu kala. Dan terlihat dalam artikel tersebut, seorang guru berbangsa India datang menghadiri majlis tersebut dan menyatakan, bagi saya tidak salah untuk individu yang berbeza agama saling berkunjung ke majlis rumah terbuka Hari Raya kaum lain, kerana ia dapat merapatkan hubungan silaturahim dan memupuk semangat perpaduan. Beliau juga suka akan makanan yang terdapat di rumah terbuka Aidilfitri seperti lemang dan rendang. Jadi jelaslah kita boleh lihat kat sini usaha kerajaan terdahulu berjaya untuk membuat rumah terbuka sebagai sebuah majlis yang boleh menyatukan rakyat yang berbeza agama dan kaum supaya dapat menghargai dan memahami budaya dan adat masing-masing. Sehingga kini kita masih menjalankan budaya rumah terbuka ini semasa hari perayaan dan saya sendiri menantikan
perayaan rumah terbuka pada setiap hari perayaan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya adalah rumusan dan kesimpulan. Terima kasih. Baiklah, antara kesimpulan yang dapat kami simpulkan melalui kajian kami adalah: pertama, masyarakat perlu memahami dan juga mengambil berat ataupun cakna tentang pelbagai isu yang timbul dalam hubungan etnik supaya hubungan antara etnik-etnik di Malaysia dapat diperketatkan lagi antara satu sama lain. Kedua, sentiasa bersedia dalam menghadapi apa jua isu-isu yang timbul yang dapat mengancam Islam dan juga rakyat Malaysia. Malah pendidikan kepelbagaian bertujuan untuk membentuk sikap terhadap kebudayaan dan juga kepelbagaian bangsa. Selain itu, pendidikan kepelbagaian ini juga terutamanya dalam pelajaran sejarah bertujuan untuk memperkenalkan masyarakat tentang kebudayaan persefahaman dan juga mengelakkan prasangka antara satu sama lain dalam masyarakat di Malaysia. Selain itu, mata pelajaran sejarah juga bukan sahaja bertujuan untuk dipelajari semata-mata, malah untuk memberi kesedaran tentang tamadun bangsa dan juga kemajuan pembangunan negara atas dasar perpaduan dan juga semangat integrasi antara kaum.